Islam 49% orang Islam. Mungkin begitu. Bayang tuan-tuan, tak boleh buat. Tak boleh buat. Kelantan nak buat hudu. Kelantan penduduk Islam 95%. Tak boleh buat. DAP marah, DAP tak benarkan, PKR tak benarkan. Bayang tuan-tuan. Saya nak seru kepada teman-teman PAS di sini. Tengok sikit benda ni. Itu sebab Hasan Ali mengambil keputusan. Tidak ikut apa yang dikehendaki oleh pimpinan. Kerana saya kecewa dengan pimpinan bekerjasama mengenai DAP dengan PKR. Sebab saya tak nampak bagaimana kita dapat mengembangkan Islam. Saya tak nampak bagaimana kita dapat mengagungkan Islam. Saya tak nampak bagaimana kita dapat memuliakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak nampak bagaimana melalui PKR, DAP, PAS dapat menjunjung titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Al-Quran dapat diletakkan di persadanya. Macam mana hadis dapat diletakkan di persadanya. Macam mana kehidupan rakyat akan berputar, berpusing di sekeliling Islam. Inilah tuan-tuan, saya harap kepada masyarakat di Gundam ini. Malam ini kita buat keputusan. Saya telah mengambil, juruacara kita tadi tepat mengatakan saya mengambil risiko. Bayang tuan-tuan, saya dipecat dalam PAS. Ustaz Hasan biasanya akan mengulas tentang pemecatan saya dalam PAS. Saya dipecat bukan kerana saya minum minuman arak. Saya dipecat bukan kerana saya berjudi. Saya dipecat bukan kerana saya pergi rumah urut atau mengurut. Sama ada urut kaki, sama ada urut peha, sama ada urut di atas peha. Tak ada. Saya dipecat bukan bersama isteri orang pukul 3 pagi di sebuah bilik di hotel. Saya dipecat bukan saya suka pergi pintu depan, pintu belakang. Saya dipecat bukan zina. Saya dipecat bukan ambil harta negeri. Saya dipecat bukan ambil harta negara. Saya dipecat bukan ambil harta orang lain. Saya dipecat pasal saya pertahankan 3 perkara. Saya nak mengagungkan Islam, pasal itu saya dipecat. Kita bayangkan. Saya nak bagi tahu teman-teman PAS. Saya dipecat pasal yang pertama, saya mengagungkan Islam. Kerana itu bertentangan dengan DAP, bertentangan dengan kehendak PKR, bertentangan dengan kehendak kepala Ketapi. Nombor 2, saya dipecat kerana saya mempertahankan bangsa saya, bangsa Melayu. Saya nak majukan pendidikan orang Melayu. Saya nak majukan ekonomi orang Melayu. Saya nak mempertahankan hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan artikel 153. Saya nak mempertahankan scholarship untuk anak-anak Melayu. Saya nak mempertahankan kota untuk usahawan-usahawan Melayu. Saya mempertahankan tender kelas F. Yang Negeri Selangor nak buka kelas F kepada seluruh bangsa. India boleh kelas F, China boleh kelas F, Melayu boleh kelas F. Tak boleh. Sebab kelas S, kelas F ditumbuhkan sejak puluhan tahun, adalah khas untuk orang-orang Melayu saja. Saya dipecat kerana itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap tuan-tuan pandanglah benda ni. Kalau tuan baca dalam blog, dalam apa semua, tuan-tuan ketepikanlah. Bukan itu tuan-tuan. Cari kebenaran. Saya bersyarah ni tuan-tuan, ini malam yang ke-39. Tak pernah ada selang malam, berterusan. Tak pernah lagi ada satu malam selama 39 malam, 40 malam ni yang ada saya berehat satu malam. Tak ada. Saya pergi ke Kota Baharu dengan Ustaz Hasan. Ustaz Hasan jadi saksi, mungkin Ustaz akan sebut nanti. Tuan-tuan, di Kota Baharu dia wakaf Cik Ye. Di Taman Guru, di pintu Gang, itu semua nama kawasan kat situ tu. Di atas Padang Awam, 20,000 manusia. 20,000. Saya pergi tuan-tuan di, Masya Allah tuan-tuan, di Batu Gajah Negeri Perak, 15,000 orang. 3 hari selepas itu Ahli Parlimen Shah Alam, saya tak tahu mau sebut apa nama dia. Ahli Parlimen Shah Alam bersama dengan seorang tokoh wanita PKR turun di tempat saya memberi ceramah di Batu Gajah. Saya 15,000. Mereka datang yang hadir 150 orang.
Saya 15,000, mereka 150 orang. Nanti blogger-blogger mereka ambil gambar-gambar kursi-kursi yang kosong, tuan-tuan. Dia tunjuk inilah dia. Ceramah Hasan Ali tak dapat sokongan, ceramah Hasan Ali tak ada orang nak dengar, ceramah Hasan Ali orang kampung dah boykot. Dia tunjuk kursi-kursi yang kosong. Jadi teman-teman, untuk syarahan berikut ini, tuan-tuan duduklah kat kursi itu, tuan-tuan. Saya suruh padamkan lampu. Saya suruh padamkan lampu, tuan-tuan, supaya tak timbul fitnah tersebut. Memang saya faham, tuan-tuan dan puan, dekat sini pun macam-macam. Saya yakin orang PAS bekerja siang malam pagi petang. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan datang, jangan datang, jangan datang. Saya yakin. Saya yakin ini berlaku. Saya yakin. Bahkan Putrajaya PAS Selangor telah mengeluarkan satu kenyataan. Bagi tahu semua ahli PAS Negeri Selangor, jangan pergi tempat ceramah Hasan Ali. Malam tadi saya bicara, malam sebelumnya saya bicara di Gombak. Keluar arahan itu, keluar arahan untuk orang-orang PAS di Gombak. Jangan pergi ceramah Hasan Ali. Kalau pergi, pecat. Tuan, tapi teman-teman, alhamdulillah, teman-teman dah celik semuanya. Orang PAS dah celik semuanya. Orang muda dah celik, orang tua dah celik, orang muda, orang perempuan dah celik, orang laki-laki dah celik. Ini di gudangnya pun mereka tak takut, tuan-tuan. Pecat-pecat. Saya, tuan-tuan, timbalan naik presiden PAS, dipecat. Putrajaya PAS, dipecat. Tak ada apa, tuan-tuan. Alhamdulillah. Dengan pecat ini, tuan-tuan, lagi bebas kita. Bebas ke sana, bebas kemari, tak ada pongkongan daripada mana-mana parti. Inilah yang saya akan gunakan. Besok malam saya akan berada di Sungai Petani di negeri Kedah. Tuan-tuan, bayang, tuan-tuan. Tuan-tuan kat sini boleh tidur pukul 10 malam, bangun besok pukul 5.30 pagi. Saya pukul 6 tak tentu sampai di rumah lagi pagi, tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap pagi, tiap-tiap malam, tak pernah ada rehatnya. Inilah kerana apa? Kerana akidah, kerana bangsa yang saya sayang, bangsa Melayu, kerana institusi raja yang akan menjadi payung menyelamatkan Islam, menyelamatkan umat Melayu di Malaysia ini, mengikut peraturan dan mengikut kehendak-kehendak perlembagaan sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan negara ini. Saya rasa cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan. Saya terpaksa pergi meninggalkan kerana pergi ke Bagan Lalang. Terima kasih kepada penganjur. Saya tengok alhamdulillah ya, dengan betul-betul, tuan-tuan, dengan persiapan-persiapannya. Ini semua warna ni kira-kira warna berani mati punya warna lah. Jangan warna ni berani mati, tapi semua orang ni berselimut belaka. Jadi mari kita bersama-sama. Saya ingat, tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan tidak bangun, isteri tak bangun, suami tak bangun, anak tak bangun, sekarang ini berdepan dengan DAP, berdepan dengan PKR, berdepan dengan unsur-unsur parasit dalam PAS. Kalau mereka menang, tuan-tuan, kita bayangkan apa jadi masjid-masjid ini. 50 tahun masjid ini berjadi gereja, tuan-tuan. Betul? Tidak, saya tidak. Saya boleh cerita panjang lagi, tapi masa tidak mengizinkan. Macam mana 50 tahun lagi masjid akan bertukar menjadi gereja? InsyaAllah. Ini kalau dapat, tuan-tuan, Ustaz Hasan Basri akan cerita. Nanti satu hari nanti yang sedang bersyarah di Bagan Lalang sekarang ini, namanya Dr. Syamsuddin Munir. Dia akan bercerita panjang kalau dia dapat datang ke Kampung Kundang ini, bercerita macam mana masjid dalam masa 50 tahun akan datang bertukar menjadi gereja-gereja. Macam mana surau-surau akan bertukar menjadi gereja-gereja kecil. Macam mana balai raya pun akan bertukar menjadi gereja-gereja. Macam mana Quran-Quran semua akan bertukar menjadi kitab Injil. Kitab Injil ni, tuan-tuan, Injil ni, Bible ni, sekarang bukan namanya Bible, bukan namanya Injil, namanya Alkitab. Jadi, tuan-tuan dan puan, sebab itu kita mengharapkan insyaAllah dengan sokongan dan dukungan dari semua pihak, kita akan dapat mempertahankan kewibawaan kita. Dan insyaAllah dengan seluruhnya hingga akhirnya, tuan-tuan dan puan, saya nak minta seluruhnya apa? Saya nak minta untuk pilihan raya umum yang akan datang ini, tuan-tuan, katakan tidak, sekuat-kuatnya katakan tidak kepada DAP. Boleh atau tidak? Tidak, tuan-tuan, boleh pula. Boleh nak sokong DAP, pasal apa? Tidak. Katakan tidak kepada DAP. Katakan tidak. Katakan tidak. Nombor 2, katakan tidak kepada PKR. Boleh tak boleh? Boleh. Katakan tidak. Tidak.
demikian. Nombor 3, katakan tidak kepada parasit-parasit dalam PAS. Katakan parasit-parasit dalam PAS sebagai tidak, tuan-tuan dan puan. Saya harap mari kita bersama-sama. Saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya dan teman-teman seluruh. Oleh itu tuan-tuan dan puan, kita ada teman-teman yang akan mendaftarkan tuan-tuan menjadi ahli jati. Semua ini mesti jadi ahli jati. Target saya tuan-tuan dan puan, dalam masa yang terdekat ni, kita nak 1 million orang menjadi ahli jati. Bila 1 million, tuan-tuan bayar, saya boleh jumpa Perdana Menteri Datuk Seri, kami ada 1 million ahli. Hal mengenai pendidikan ini, Datuk Seri, kami tak setuju. Kami tak cara ini bagi kita untuk menggambarkan kehebatan orang Melayu. Sistem pendidikan kita mesti mengikut peraturan berikut. Tuan-tuan, kita tak 1 juta untuk mempengaruhi dasar, 1 juta untuk mempengaruhi ada 7 dasar negara ini. Di samping kekuatan politik bagi orang Melayu, bagi orang Islam di Malaysia ini yang mesti dipertahankan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap mana kita punya pendaftaran jati kat mana? Belakang tuan, tolong daftar semuanya. Suami, isteri, anak yang berumur akil balik. Jati ini mula daripada akil balik 14 tahun ke atas boleh didaftarkan menjadi ahli jati. Tolong tuan-tuan dan puan di belakang sana, tolong daftar. Wang di sini ramai daftar. Kita dah lancarkan jati di Syahla, dan insya-Allah kita akan lancarkan jati bagi negeri Selangor nanti. Tak tahu lagi di mana kita dah lancarkan jati di Kuala Selangor. Jati yang membawa mesej IMR, Islam, Melayu dan institusi raja. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan tempatan. Terima kasih kepada ibu-ibu dan ayah-ayah dan anak-anak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.